berkongsi pengalaman. Dan pengalaman Cik Hamid ni walaupun ringkas, ya, dia bukanlah sampai 3-4 muka surat, hanya 1 muka surat saja. Dan katanya pengalaman yang menyeramkan. Bila saya bercerita, cuba anda bayangkan kalau anda dalam situasi Cik Hamid, ya, tinggal di salah sebuah kampung di Segamat. Dan rumah kampungnya, biasalah kalau kata di sinilah, daripada apa yang saya baca ni, kalau malam hari memang gelap gelita. Hanya mempunyai lampu-lampu yang dipasang di luar rumah seperti lampu pelita, dan juga adalah lampu-lampu picit yang lampu-lampu luar rumah, lampu fluorescent lamp lah yang dipasang di pintu masuk rumah. Dan pengalaman Cik Hamid yang nak ketengahkan ini berbunyi begini. Casey, tolonglah, saya ingin berkongsi pengalaman misteri jam 12. Terutama sekali saya nak tanya kenapa ada macam bunyi gua bila mendengar Mi Radio. Walau bagaimanapun, sedang saya nak tunggu misteri jam 12 ni pulih macam biasa melalui aplikasi Mi Radio. Saya ada pengalaman yang saya nak kongsi sama. Saya pernah pada satu malam duduk di luar rumah. Rumah saya ni rumah kampung dan ada kolong lah. Jadi kalau saya suka duduk di bawah pokok ni, saya ada bina satu bangku dengan meja. Sana saya dengan isteri suka duduk minum kopi, minum teh, makan, ya, sebab pemandangan yang cukup indah melihat belakang hutan. Jadi bila malam tu isteri dan anak-anak semua dah nyenyak tidur, saya pun duduk. Bila saya duduk sedang isap rokok, Kisi, waktu tu selepas jam 12 tengah malam, kata Encik Hamid, datang seorang budak berdiri di sebelah kiri. Saya tak perasan. Saya terus terperanjat dibuatnya. Saya pusing. Saya tengok budak ni, budak perempuan sedang berdiri. Walhal saya duduk dari tadi, tak nampak, tak perasan pun. Kalau orang jalan pun sekali pun di tepi saya boleh perasan lah dari jauh ada orang dia menghampiri. Kali ini saya duduk ni, sebelah kiri saya langsung saya tak perasan sebab saya sedang gulung rokok lah, memandang ke arah sebelah kanan saya, kata Encik Hamid. Bila budak ni berdiri, saya terperanjat. Cik. Dia panggil saya Pak Cik beberapa kali. Saya toleh, saya terkejut. Saya istighfar. Astaghfirullah, budak ni takutkan aku. Ya nak, ada apa nak? Casey nak tahu dia tanya apa. Cik, macam mana nak pergi kubur, Cik? Apa engkau nak pergi kubur malam-malam ni? Dah balik, tinggal mana ni? Balik. Pergi. Cik, macam mana nak pergi kubur, Cik? Saya tanya lagi. Kau nak pergi kubur malam-malam ni ada apa? Mak kau mana ni? Pergi balik. Saya nak tengok mak saya, Cik. Casey, baru saya rasa, saya ingatkan budak ni mungkin rindukan ibunya yang dah meninggal. Jadi saya tanya, kamu ni tinggal mana? Saya tak pernah nampak pun. Pergi baliklah, dah malam ni. Nanti besok datang lagi, pakcik tunjukkan. Budak ni jalan, Casey. Saya tengok dari belakang, perlahan-lahan di jalan. Semakin jauh, terus tak nampak. Sebab semakin jauh, semakin gelap, semakin susah untuk saya melihat, kata Encik Hamid. Yang menakutkan, tiba-tiba meremang bulu rumah saya bila angin tiup bau wangi, Casey. Saya dah tahu dah ada benda tak kena ni. Jadi saya terus angkat barang-barang saya masuk dalam rumah, kunci pintu, kemudian saya pergi ke dapur untuk minum air. Sedang saya berdiri di dapur nak minum air, Casey, tiba-tiba tingkap dapur tutup buka. Angin tiup kencang di luar rumah. Baru saya nak tarik, terperanjat, Casey, nampak di celah. Casey, kalau buka tingkap rumah kampung ni, di celah tu akan nampak satu lubang kecil. Dari lubang tu kalau orang berdiri, kita boleh lihat ada orang berdiri. Tapi tak nampak penuh lah sebab lubangnya amat kecil, kata Encik Hamid. Jadi bila saya nak tutup tingkap, separuh nak tutup tu, dekat tepi tu, ya, daun tingkap saya, alangkah terperanjatnya, Casey, saya nampak ada perempuan berdiri, rambutnya panjang kusut masai, sedang tenung dari lubang tu. Anak aku cari aku, kenapa kau tak cakap aku duduk mana? Kata dia. Saya tutup tingkap, kemudian tutup mata, saya istighfar berkali-kali. Istighfar, dan kemudian naik atas, masuk dalam bilik, tidurlah sampai ke pagi. Inilah pengalamannya, Casey. Peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam.